Wadaw, what's up gang? What up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto. Alright, seperti biasa setiap hari Selasa kita akan datangkan kepada korang teori daripada nakama kita yang telah pun diorang share dekat dalam ruangan Discord Kimi Scoverto Fleet. So kepada korang yang nak hantar korang punya buah fikiran, korang punya pandangan berkenaan dengan misteri-misteri yang ada dalam One Piece ataupun perkara-perkara pendedahan-pendedahan yang belum lagi mendapat pembuktiannya atau belum lagi didedahkan oleh Oda dekat dalam manga ke ataupun daripada Toei Animation ke anime ke dekat mana-mana SBS ke yang korang rasa sangat sesuai untuk diajak berbual, diajak berborak bersama, bolehlah korang share dekat dalam grup Discord Kimi Scoverto Fleet. So guys, pada hari ini kita ada dapat beberapa teori daripada nakama-nakama kita ni. Ada bukan beberapa lah, ada banyak sungguh. So sebelum tu kita tengok yang sebelum ni kita stop dekat mana. Jap. Dekat sini kan, Encik Mak Sop. Bukan, dekat Muhammad Faris. So today kita nak continue dengan CEO of anime ini. So guys, tanpa berlama-lama lagi, let's proceed with the content. Nikmati bersama. So now kita baca teori daripada CEO of anime yang dihantar pada 16/11/11 2021, lebih kurang dalam 29 hari lepas. Betul ke? Bukan 29 pula, 19 hari lepas. Assalamualaikum Abang Kimi. Waalaikumsalam my brother. Saya ada sedikit teori mengenai pedang. Saya rasa pedang dalam kategori Saijo Owazamono ada dua cara nak naik peringkat Saijo Owazamono. Contoh yang pertama, orang yang buat pedang Nindai Kitetsu, dia buat pedang Nindai Kitetsu, tapi pedang Nindai Kitetsu tu sudah menjadi peringkat Saijo Owazamono tanpa naikkan peringkat. Dan kita boleh tengok Shirohige pedangnya Murakumo Giri. Tapi lain pula Zoro. Zoro kalau dia mahu pedang Enma-nya menjadi peringkat Saijo Owazamono, dia kena jadikan pedang Enma Kokuto, barulah boleh naik peringkat Saijo Owazamono. Mungkin seperti Mihawk. Tapi Ryuma, dia terlampau mahir menggunakan teknik berpedang sampai pedangnya iaitu Shusui menjadi Kokuto sebelum naik peringkat Saijo Owazamono. Dan Ryuma tidak sempat membuat pedangnya itu peringkat Saijo Owazamono. Mungkin Kokuto ialah penanda pedang yang evolusi, yakni upgrade pedang biasa ke pedang Saijo Owazamono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam my brother. Harap Abang Kimi baca dan kongsikan dengan para penonton. Yes, of course. So guys, sebenarnya aku ada pendapat aku sendirilah berkenaan dengan teori CEO of anime ini. Tapi di sini aku nak berikan laluan kepada my brother, penteori kita seorang lagi di tanah air kita Malaysia yang diberi nama sebagai Pemuda Ingat Mati PIM. So jom kita call dia, jap. Kita tengok macam mana pendapat dia, dia punya pandangan berkenaan dengan teori ini. Alright. Assalamualaikum. Pim. Yo. Am I disturbing you, Pim? No, boleh. Menggangui ke? Apa dia? Menggangui ke? Tak ada lah. Pim, sebenarnya Pim, sekarang ni kita berada dalam segmen Engkau Terkena. Cik, wah, tak ada lah, ingat aku channel prank ke? Tak ada macam gini, Pim. Macam kau tahu kan, aku ada buat satu segmen yang diberi nama sebagai teori apa? Nakama kan? Kau perasan kan benda tu kan? Ya. Ke kau tak tengok channel aku? Siot. Aku like semua channel kau. Thank you, Like Pim. Just like I do, Pim. So aku nak bertanya lah. Ada kita punya nakama ni, dia tanya kan berkenaan dengan pedang. Okay. So dia punya kesimpulan dia lah, dia boleh bagi tahu kat sini, yang aku boleh beritahu kat engkau supaya kan menjimatkan masa engkau kan. Dia beritahu pedang ni dia tak ada dua cara untuk naik ke peringkat Saijo Owazamono. Dan ringkasnya dia bagi tahu Kokuto ialah penanda aras. Untuk sesebuah pedang itu berevolusi daripada pedang biasa kepada pedang Saijo Owazamono. Ya kan? So what do you think? Okay. Kalau cakap pasal pedang ni kan, sebelumnya pedang ni antara benda yang sangat complicated dalam cerita One Piece. Sebab dia dikategorikan dengan macam-macam jenis. Dia ada special dia. Setiap pedang tak ada special dia tau. Okay, so kalau nak cakap, so soalan dia sebenarnya, Kokuto adalah salah satu cara untuk pergi ke Saijo Owazamono lah kan? Betul tak? Yes. Okay, so tu memang betul. Tapi itu sebenarnya bukan satu-satunya cara dan cara yang benar untuk suatu pedang tu capai Saijo Owazamono. Sebab actually Saijo Owazamono ni dia punya setiap pedang tu lah. Setiap pedang tu nak tengok level dia adalah depends pada pembuat dia sendiri lah. Tu je sebenarnya.
So kalau pembuat pedang tu hebat dan swordsmith tu hebat, dan dia dengan mudahnya dia bolehlah create terus pedang yang diberikan level sebagai saja semua lah kan. Supreme grade. Tapi since kita tengah cakap pasal Kokuto, and memang betul Kokuto tu salah satu, tapi ni pun bukan benda yang orang kata mudah, sebab benda ni pun baru saja kita tahu kan. Kita tahu ni pun daripada chapter yang si siapa Tengyama Hitesu masa dia bagi MR dekat Zoro kan. Sebab kan dia cerita dia macam ni kan. Sebab dia yang cakap Emma dan Hobikiri yang adalah Uwazamono. Apa pedang yang level tu kan, Uwazamono. So and then lepas tu kalau kita tengok lagi dekat chapter tu, ujung-ujung tu dia cakap dengan Zoro pasal pedang. And then dia cakap kalau apa, sebab yelah dia nampak yang Zoro dia boleh control Emma masa tu. And so dia percaya dengan Emma ada di tangan Zoro. And kalau pedang ni pun belum jadi hitam. And so kalau Zoro hitamkan pedang dia, ternyata pedang ni boleh naik satu level. Okey, bukti dia kat sini memang betul ada. Sebab kita memang nampaklah wujudnya pedang Kokuto. Tapi problemnya sekarang, pedang Kokuto ni sangat rare. Sebab selama kita tengok cerita One Piece ni, baru 2 je kita nampak kan. Itu pun dari 2 zaman yang sangat berbeza. Okey, satu kita ada Shusui daripada zaman Purbakala, zaman Ryuma kan, punya lama punya pedang. And now kita dapat satu lagi, hanya 2 lah kan, Yoru dengan Mihawk. And itu pun dua-dua ni kita tak tahu macam mana boleh jadi Kokuto, and adakah dia punya level tu nak cakap level Kokuto jenis yang macam mana. Sebabnya kalau kita tengok Shusui kan, kalau orang ni lah dia cakap untuk naik ke Sajo Ozomono, pedang tu adalah Kokuto. Tapi Shusui bukan Sajo Ozomono, tu masalah dia. So maksudnya si Shusui tu hanyalah dekat level Ozomono kan, bawah Supreme Grade, bawah Sajo Ozomono. Meaning kalau Pak kata Tengyama tadi tu, kalau Zoro dapat hitamkan pedang Emma yang daripada Ozomono akan naik kepada Sajo. Maksudnya dia akan hanya naik satu level. So meaning Shusui tu sebelum ni kemungkinan besar hanyalah level Ryo Ozomono. Pedang biasa. Yelah kan, Ryo lah kan. Dah lupa dia punya Japanese punya word. So dia jadi hitam tu je lah level dia. Masih dekat Ozomono. Tak dapat Sajo. So maksudnya Kokuto bukan semata-mata ke Saijo Ozomono lah. Sebab tu lah cakap sebenarnya poin utama ni tetap kena dekat pembuat tu. Sebab tu lah kalau tengok pedang lain macam pedang apa tu siapa tu? Murakumo Kiri. Pedang Whitebeard. Dia bukan hitam. So maksudnya dia dah di level tu tanpa dia menjadi satu pedang Kokuto. So maksudnya pembuat pedang tu memang capai level tu. Termasuk juga pedang Roger sendiri kan, Ace. Kita dapat daripada Vibrant Card. Pedang dia pun bukan hitam. Tapi dua-dua tu sama level kuat dia, macam Muroko dia lah pedang. Muroko.com. So dua-dua dia pun hitam pun. Tapi dia di level tu. So persoalan dia boleh letak kepada pedang Mihawk tu. Sebab dia je salah satunya dalam kategori Supreme Grade dan nampak hitam. So adakah dia memang diciptakan sebagai Sajo Ozomono, tapi Mihawk tu sendirilah, sebab je lah kita pun tahu dia level siapa kan, most strongest swordman. So mungkin dia sendiri jayakan hitam pedang tu lah. Tapi mungkin dah tak ada level lah. Ataupun kalau betul ada lagi level ke atas, mungkin sebelum tu Yoru hanya Ozomono lah kan. Maksudnya and then macam Enma lah, macam orang kiri yang lain. So bila dah hitam naik terus pergi ke Sajo Ozomono. Tu salah satu cara lah untuk naik ke pedang. Tu antara dua lah, bagi aku antara dua lah. Antara kalau pedang tu memang di level Ozomono, kalau dia hitam, yes, dia boleh naik ke Sajo. Ataupun pedang tu memang diciptakan dengan Sajo Ozomono lah sendiri. Macam Kitetsu pun kita tengok, kita ada Shodai. Tapi Shodai tu pun kita tak nampak betul-betul jelas kan Shodai tu macam mana, colour apa dan sebagainya. Tapi dia memang dicipta dekat bahagian tu, memang dah berjaya dicipta sebagai Sajo. Sedangkan pedang Kitetsu series yang lain, level tu pun kita tengok Nidai bawah sikit, Sandai bawah lagi satu. So bagi aku tetap nak dapatkan Sajo Ozomono ni adalah depends dengan pembuat pedang tu sendiri. And melainkan kalau pedang tu memang di level bawah pada Sajo Ozomono. Sebab satu lagi isu dia, kenapa aku rasa pedang ni sangat complicated. So pedang ni ada numbering tau. Ni benda yang aku rasa ramai orang lupa. Pedang ni ada numbering. Maksud Ozomono ada berapa? Ada 12 je. Betul tak? Ada 12 je. Lepas tu yang bawah dia tu, grade tu ada 21 kan? Yes. So, tu satu lagi persoalan. Macam mana numbering tu dah set? Maksudnya, adakah dia set memang 21 pedang yang dicipta untuk jadi level tu? Ataupun
Sebab yelah kalau kita kena ingat dari Swissway yang kita percaya daripada level bawah tapi naik pergi ke ozon mono. So macam mana? So sama juga dengan Supreme Grade tu sendiri, salju ozon mono. Dia cakap ada 12. So adakah 12 tu total ke semua pedang yang dibuat ataupun dia tercampur dengan pedang yang naik daripada level yang bawah? Ini benda yang bagi aku complicated lah sebenarnya nak faham betul sejarah setiap pedang dalam cerita One Piece. Sebab pedang ni banyak gila kot. Kita nampak banyak gila pahlawan pedang One Piece. Dan macam-macam jenis pedang yang kita nampak. Cuma susahnya kita masih belum dapat semua kelas pedang tu yang Oda explain. Oda cerita kepada kita lah. Macam Ace lah kan, pedang Roger, Ace. Itu pun benda yang dah hantar pun ada. Cuma tiba-tiba je ada dalam film dekat beritahu ni pedang tu jual. So susah. Kita nak betul-betul faham sebenarnya kelas-kelas pedang ni. Tapi basically macam tu je lah. Pim, bila kita tengok balik dia punya soalan dia tu kan, 2 cara nak naik peringkat Seijo Owazamono. Tapi aku nampak dia cakap satu je lah kat sini. Lebih tu mungkin dengan cara Kokuto lah kan. Jadi hitamkan black Kokuto. So pedang tu akan naik ke Seijo Owazamono. Cumanya kalau kita tengok dekat dalam chapter terbaru ni, chapter baru ni kan, orang lelaki tua yang dengan Zoro tu kan, dia bagi tahu kan, tujuan sword ni diciptakan adalah untuk membunuh dengan ramai orang, kan? Betul lah. Untuk membunuh lah tujuan dia kan. Lepas tu dia kata orang yang lemah ni dia tak dapat nak handle satu pedang tu. Dia ingat pedang tu curse, kan? Yes, betul. So aku rasa macam tu pun antaranya jugalah kot macam lagi banyak kill pedang tu buat kan. Lagi mungkin itulah nak masuk ke ranking 12 ke ranking 21 ke 50 ke. Weh, dah macam ayahanda main angka-angka Itu lah kalau nak cakap pasal contoh lah kan, cara-cara nak jadi komputer tu memang banyak lah pendapat masing-masing. Sebab problem dia dalam cerita memang tak ada pun. Kalau macam aku cakap tadi, problem dia pedang dia terlalu rare kan. Hanya ada 2 buat masa dia kita nampak, dan daripada 2 zaman yang berbeza. Tu yang susah tu. Kita tak pasti. Tapi cuma yang kita pasti 2 orang yang ada 2 pedang hitam masing-masing ada komputer ni memang dulu pegang title yang sangat besar lah kan. Yes. Sebagai sword god, Kirby Hawk sebagai our greatest swordman. So pastinya tak kisahlah apa orang cakap kena bunuh, kena guna salut haki yang paling banyak ke, ataupun depends pada haki pengguna tu sendiri ke. Macam yang kita nampak tanpa struggle yang Zoro nak dia punya haki tu dengan Emma. So banyak benda yang mungkin berkait boleh buatkan satu pedang menjadi komputer lah. Of course lah, aku rasa mana-mana yang orang cakap masih boleh dijadikan pendapat yang benar lah. Cuma problemnya itulah, kita memang susah nak tahu sebenarnya. Sebab kalau dia macam orang semua cakap, okey sebab orang akibat sebagainya kan. Bila patch mula kepada orang-orang yang hebat, macam orang yang Roger ke YB ke Shank pun tak ada. Masing-masing punya pedang kan. Tak pun pedang je. So itu pun susah kan. Sampailah orang cakap mungkin kena ada bond lah. Ada relationship yang special di antara pengguna pedang tu dan pedang dia sendiri. Mungkin lepas tu dah boleh jadi hitam. So banyaklah pendapat yang aku rasa okey, dan tapi tu nak betul-betul faham dan betul-betul tahu sebenarnya cara nak jadi komputer tu. Alright Pim. Thank you so much Pim for your thought. Terima kasih kerana beri pandangan. Terima kasih kerana bersama-sama dengan aku pada petang ini yang sungguh epic ini. Alright Pim. That's all Pim, I guess Pim. Alright bro. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak sudi melayan aku. Alright, okay Pim. Assalamualaikum. So guys, that's the answer daripada Pim yang kita boleh dapat. Yang mana Pim pun bagi tahu kepada kita dengan begitu detail, dengan begitu jelas. So I guess itu adalah pandangan daripada pakar lah pakar pedang. Cik, wah, kita dah macam main doktor-doktor Dia ada doktor pakar pedang, doktor pakar mata, pakar mulut, pakar telinga. Macam si Pim ni dia pakar pedang kan. Si The Show tu kita tak tahu dia pakar apa. Aku rasa dia pakar dalam bercerita lah kan, membuat satu cerita tu menjadi epic kan. So itulah yang menjadi colour dekat dalam di tanah air kita Malaysia ni dari segi One Piece teori ni kan. Macam aku ni haruk sikit. So guys, thank you so much aku ucapkan kepada Pim kerana mengongsikan satu pendapat yang sangat-sangat baik. So I guess
satu teori ni je pun dah kita bahaskan dengan begitu panjang lebarnya. So I guess untuk teori yang akan datang ni kita sambung pada hari Selasa depan lah pula kot, kan? Kita akan sambung lagi. Alright guys, that's all we have. Aku dengan Pim yang kita dapat sharekan dengan korang pada hari ini. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi